Bermula 1 April, fasa endemik akan bermula. Segalanya akan kembali seperti biasa. Bahawa negara akan memasuki fasa endemik. Sempadan negara dibuka. Imam selepas ini boleh mengatakan rapatkan sah. Restoran dibenarkan dibuka sehingga 24 jam. Tanpa sumbangan keluarga Malaysia, negara tidak akan boleh beralih ke fasa endemik. Ramai yang ingin bebas. Namun ini bukan perkara yang menyeronokkan buat petugas Barisan Hadapan. Realitinya, mereka masih berdepan dengan pesakit COVID hampir setiap hari. Khususnya golongan kanak-kanak dan warga emas yang semakin bertambah. Perang ini belum tamat. Dua tahun telah berlalu. Negara masih berjuang memerangi musuh halimunan. Penat lelah petugas Barisan Hadapan, hanya mereka yang merasai, biarpun sedikit lega berbanding peringkat awal pandemik. Tiada pilihan lain, kini COVID-19 menjadi sebahagian kehidupan manusia. Realitinya, petugas kesihatan masih bergelut menyelamatkan nyawa. Meskipun kehadiran vaksin sebagai pelindung diri, namun masih ramai yang degil dan memberi pelbagai alasan untuk menolaknya, termasuk pengambilan dos penggalak. Selamatkah Malaysia memasuki fasa endemik? Dalam kita mengejar kebebasan, kanak-kanak dan warga emas antara penghuni yang bertambah di unit rawatan rapi ICU Sungai Buloh. Puncanya satu, tiada rekod vaksinasi dan keraguan mengenai dos penggalak. Bayi yang tidak mengenal apa itu COVID-19 juga turut menjadi sebahagian angka kes baru. Bayangkan, usia sekecil ini terpaksa menderita positif kategori 4 dan 5. Sejak bulan 2 tahun 2022 telah terdapat peningkatan kes kemasukan kes-kes pediatrik ke ward general pediatrik dan juga NICU secara umumnya menunjukkan peningkatan sebanyak 160%. Dan dari segi kategori 4 terdapat kenaikan sebanyak 200% dan untuk kategori 5 sebanyak 125%. Dan kita mendapati kes-kes yang lebih serius itu adalah datang daripada kes-kes yang mendapat jangkitan daripada komuniti. Ini adalah kerana bayi tersebut memang of course tidak mendapat vaksinasi yang secukupnya, walaupun ada sedikit zat kekebalan yang dapat daripada ibu sewaktu dalam proses kehamilan ataupun mendapat daripada ibu melalui susu ibu tersebut. Tapi ini tidak mencukupi untuk melindungi bayi tersebut daripada mendapat jangkitan COVID-19 dari komuniti. Dan bayi-bayi yang masuk dalam keadaan tersebut kadang-kadang kita dapati mereka perlu mendapat sokongan bantuan pernafasan. Setakat ini 1.2 juta kanak-kanak telah mendapat vaksinasi dos pertama di bawah program PIK Kids Kebangsaan, iaitu hanya sekitar 34% daripada jumlah kanak-kanak yang disasarkan untuk mendapatkan vaksin ini. Dengan keadaan sedemikian, ditambah lagi dengan bermulanya musim penggal persekolahan pada hari ini dan ditambah lagi dengan rencana untuk membuka sempadan negara pada 1 hari bulan April, maka kegusaran saya adalah bahawa akan terdapat peningkatan jangkitan COVID-19 pada golongan kanak-kanak 2/3 lagi yang belum mendapat vaksinasi, ditambah lagi dengan golongan usia di bawah 5 tahun yang memang tidak ada kelayakan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Okey, apa yang kita tengok sekarang ni, kita rasa macam orang-orang dah tak ambil penting sangat. Mungkin mereka rasa dah fasa endemik. Tapi kami yang duduk di hospital, NICU,
kebanyakan kes yang masuk hari-hari memang ada je kes, maksudnya meningkat je kes tu. Mungkin orang luar rasa macam dah nampak tak ada apa-apa, rasa kes dah macam biasa. Tapi kami di NICU ni memang hari-hari berdepan dengan, sebab kami NICU Hospital Sungai Buloh, kami terima kes daripada luar, daripada seluruh Selangor, kes yang positif masuk dekat NICU sini. Jadi pernah mencapai juga kami punya pasien sampai 70 lah. Dan kes positif baby masih lagi ada dan masih meningkat jugalah. Yang sedihnya sebab bayi baru lahir sepatutnya kena ada ibu. Tapi untuk baby tu ibu dia meninggal. Masa tu kita je positif, lepas bersalin doktor terus, sebab dia baby pram, saya bersalin 32 weeks. So kita memang tak boleh sentuh langsung baby. Doktor bawa ke NICU terus dan doktor buat PCR test lah, baby negatif lah. 2 times pun buat swab test, still negatif. Alhamdulillah lah. Sangat-sangat risau sebab dia pram kan, baby pram dia punya risiko lagi tinggi daripada ni kan. So memang rasa kita takut, kita memang rasa down sangatlah time tu. Tapi doktor banyak bagi semangat, banyak bagi dorongan kat kita yang insya-Allah baby okey. Kenalah ambil vaksin, kena ambil booster. Sebabnya bukan tak kena, tapi boleh kurangkan kita punya risiko untuk lebih teruk. Macam saya ada asma. Saya pernah mengandung sebelum ni pun pernah ada bronkitis asma. So bila dah ambil booster, kita ada batuk sikit pun tak teruk, tak melarat. Better ambillah vaksin. Vaksin kononnya permainan kerajaan. Pandangan pakar ditolak. Fahaman pelik dan hasutan diambil sebagai pegangan. Beruntung jika mereka mampu bertahan. Andai kata mereka pergi, ia amat merugikan berikutan sikap segelintir pihak yang sanggup memperjudikan nyawa. Baik, kita sekarang di ICU Sungai Buloh yang mana menempatkan pesakit COVID-19, dan saya nak bawa sebenarnya anda untuk kita lihat bagaimana keadaan semasa di ICU COVID-19, dan tumpuannya adalah untuk pesakit kanak-kanak dan juga warga emas, dan saya nak bawa anda lihat sebenarnya bagaimana keadaan semasa di ICU COVID-19 di Hospital Sungai Buloh.
setiap daripada mereka ini mempunyai kisah ataupun sejarah kesihatan yang berbeza-beza, implikasi yang berbeza-beza, dan kita bercakap mengenai dengan jenis-jenis penyakit yang dialami oleh setiap daripada mereka ini, dan tahap kategori COVID-19 yang saya diberitahu adalah rata-rata di sini adalah bagi kategori 4 dan juga kategori 5. Okey, kita nak bercakap pula mengenai dengan soal kanak-kanak yang positif COVID-19. Kita tahu sekarang ini negara telah mempergiatkan vaksinasi untuk memastikan golongan ini dilindungi. Tapi saya nak bawa anda lihat sendiri contoh kanak-kanak yang berada di ICU COVID-19 ini dalam situasi yang mereka tidak divaksin, dan kita nak bawa anda tengok lihat sendiri bagaimana keadaan kanak-kanak ini. Adalah salah satu contoh kanak-kanak yang didapati positif COVID-19, dan saya difahamkan rekod pesakit kanak-kanak berusia 5 tahun ini tidak mempunyai sebarang rekod ataupun sejarah vaksinasi. Kita faham ada ibu bapa di luar sana yang masih ragu-ragu berhubung untuk pengambilan vaksin terhadap anak-anak mereka. Tapi situasi di sebelah saya ini adalah contoh kesan apabila kanak-kanak ini dijangkiti COVID-19 dan tidak mempunyai sebarang rekod vaksinasi. Hanya terlantar dan hanya pihak petugas kesihatan dan barisan peran lainnya yang akan berusaha untuk membantu kanak-kanak ini untuk bebas daripada COVID-19, dan ternyata ini bukan satu kerja yang mudah. Dan untuk saya bercakap mengenai dengan isu vaksinasi, kita bercakap mengenai dengan soal ibu bapa yang masih ragu-ragu dalam isu vaksinasi, dan sebenarnya untuk saya melihat sendiri dengan mata saya keadaan di sini, apa yang saya boleh katakan sebenarnya, anda sebenarnya adalah lebih memilih untuk meletakkan keadaan anak-anak anda dalam keadaan yang lebih berisiko, yang lebih berbahaya tanpa sebarang perlindungan. Dan inilah realitinya. Kita dapat lihat di ICU menempatkan pesakit COVID-19 di mana keadaan kesihatan mereka ternyata dalam keadaan yang sangat-sangat berisiko tanpa vaksinasi. Seperti yang saya katakan tadi, kesan COVID-19 ini tanpa vaksinasi ternyata memberikan impak yang lebih berbahaya. Kes harian COVID-19 sebenarnya masih lagi mencatatkan angka yang tinggi, dan mungkin kita sudah hidup dengan wabak ini sekian lamanya, dan mungkin ada di luar sana kini yang mungkin menganggap COVID ini mungkin lagi tak ada apa-apa, tidak berbahaya, malah pematuhan SOP juga dilihat semakin longgar. Risiko terhadap COVID-19 ini kita lihat sekarang ini masih lagi tidak dihiraukan. Tapi situasi di ICU COVID-19 ini sebenarnya berbeza, khususnya petugas barisan hadapan sendiri yang sememangnya pada harian mereka menantikan kes-kes baru yang masuk. Tanpa kita sedar, mereka ini sebenarnya masih berperang. Tetapi kita di luar sana sibuk menantikan kehidupan yang bebas, mahukan kelonggaran. Tanpa kita sedar, mereka di sini masih berjuang untuk menyelamatkan nyawa pesakit COVID-19. Ini adalah salah satu contoh di mana kes-kes warga emas di ICU COVID-19 ini, di mana saya difahamkan rata-rata mereka tidak mempunyai dos penggalak, dan kesan terhadap COVID-19 ini memberikan impak yang lebih besar kepada pesakit ini. Sejak tahun 2022 dan akhir tahun 2021, hampir setiap hari kita ada kanak-kanak dimasukkan ke ICU, dan selalunya dekat ICU kita akan ada 3, 4, 5 hingga 6 pesakit-pesakit yang amat kritikal di ICU yang dari golongan kanak-kanak, memerlukan bantuan pernafasan, kadang-kadang bantuan ubat-ubatan untuk tekanan darah dan sebagainya. Di ICU pada ketika ini mereka dalam lingkungan 5 ke 12 tahun yang telah sepatutnya boleh divaksinkan, tapi yang sedihnya mereka belum lagi divaksinkan lagi oleh
ibu bapa mereka. Tapi bila turun kepada anak mereka, mereka risau. Majoritinya risau sebab mereka mahu tunggu dan lihat bagaimana kesan vaksin itu kepada kanak-kanak. Sebab mereka risaukan basically side effect ubat vaksin itu sendirilah. Mereka risaukan mana tahu ada mungkin dengar cerita daripada orang lain ke apa kesan-kesan sampingan. Kita tak boleh menghalang kanak-kanak untuk pergi bersekolah, bersosial dengan rakan-rakan. Ia adalah part of development mereka, amat penting. Sebab kalau mereka hanya kat rumah saja tak ada interaksi dengan orang lain, boleh mendapat masalah lain pula. So, kita tak boleh menghalang tetapi kita boleh mencegah. So, kita kena mencegah dari segi ikut SOP. Bila dah ada vaksin, sekarang 5 tahun ke atas boleh ambil vaksin, kita ambil vaksin. Bila 5 tahun ke bawah dah ada vaksin, digalakkan untuk ambil vaksin tu sekali. So adalah basically SOP adalah paling penting. Terlalu banyak pesakit yang tak sihat yang memerlukan rawatan di ICU. So kita tak mau sampai tak ada katil dekat ICU ke untuk rawatan. So itu akan membebankan pesakit itu sendiri. Maknanya pesakit yang sepatutnya masuk ICU tak dapat katil kerana terlalu ramai dah sudah dekat ICU. So kita tak mau ke tahap itu. Jangan ragu-ragu dengan vaksin kerana ia selamat. Kalau ia tak selamat untuk kanak-kanak, kita tak akan lulus, kerajaan tak akan luluskan untuk mendapatkan vaksin untuk kanak-kanak. Setengah pesakit masih ragu-ragu tentang dos penggalak. Mungkin dia dah complete vaccination, that means dah dapat 2 dos yang complete, tapi mungkin masih dia orang ingat, okey, complete vaccination cukup. Tapi saya rasa terutamanya untuk mereka yang berwarga emas lah. So for one thing is, satu is sistem imun mereka rendah. So that means kalau mereka dapat jangkitan COVID-19, mereka dapat jangkitan yang sangat-sangat teruk dan boleh memudaratkan, menyebabkan kematian lah. Mereka yang tidak divaksin langsung, that means zero vaccination, dan berbanding dengan mereka yang dah complete vaccination dan menerima dos penggalak, actually kadar kematian untuk mereka yang tak divaksin adalah 10 kali ganda lebih daripada mereka yang dah complete dan terima dos penggalak. Seperti kita tahu, mereka yang lebih berumur mempunyai banyak jenis komorbiditi. Sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, semua ni akan melemahkan lagi imun sistem yang telah lemah sebab because of umur lah, because of age. So the other thing is that untuk warga emas, dia punya kadar pemulihan dia adalah rendah berbanding dengan orang muda, dan pemulihan dia mungkin agak rumit berbanding dengan mereka yang tak ada masalah kesihatan apa-apalah. Di Hospital Sungai Buloh, kita akan update family members almost on a daily basis lah, setiap hari, untuk bagi tahu tentang perkembangan. Dan every time kita update anak-anak tentang perkembangan mak ayah yang sangat-sangat sakit, mereka akan rasa guilty. Setengah orang akan just tanya, patut ke saya halang mak ayah daripada ambil vaksin, ni salah saya ke? Mereka, they have a lot of guilt. So janganlah biar dah terjadi dekat mak ayah dan baru nak kesal. That's what I think people should understand lah. Sampai it actually happens to you, you don't know what's going to happen, because currently cases are a lot. Cases sangat tinggi dan mereka tak tahu yang mereka tak nampak apa yang kita nampak di ICU. Honestly, saya tahu warga emas ragu-ragu tentang side effect. Mungkin mereka telah dengar fake news di WhatsApp atau di Facebook dan senang terpengaruhlah oleh mungkin rakan-rakan. Right? So, saya rasa tak patutlah. So far, actually di Hospital Sungai Buloh, kita tak ada terima lagi apa-apa kes berkaitan dengan side effect atau negative side effect from vaksin. So, berbanding dengan apa yang kita tengok setiap hari is actually kadar kematian kerana COVID itself. So, kita boleh nampak dengan sendiri bahawa actually this what they are worried about, which is COVID side effect, is actually very, very minor. Benda yang sangat kecil dan sangat remeh, dan I don't know why people are still very ragu-ragu pasal benda ni, walaupun dah actually result ni sama untuk seluruh dunia. Dan in fact, some countries telah menerima 4 dos vaksin. Dan so far, recorded side effects pun very negligible lah berbanding dengan kematian yang disebabkan oleh COVID. Kita nak lawan kepercayaan orang yang dah set tu
sangat-sangat susah. Walaupun kita bila dah start orang terima misinformation atau fakta-fakta yang salah ni, I rasa benda yang paling susah adalah untuk menukar balik fikiran orang. So to me, that's the hardest thing about being a doctor actually. Terutamanya I'm quite scared actually sebab bulan Ramadan dah approach. So one, sembahyang tarawih lah, and also balik kampung, visiting and all that. So untuk mereka yang beragama Islam lah, so kalau sakit, tak sihat, tolonglah beribadah di rumah. Actually kita kena jaga kemaslahatan umat sekali lah. Kita perlu fikir pasal orang lain juga. So to me kadang-kadang saya tahu setengah daripada mereka berberat hati untuk skip tarawih, tapi ini adalah untuk kebaikan masyarakat, kebaikan kita juga. So kalau boleh cuba, especially kalau kurang sihat, test yourself, test diri sendiri dan isolate. Kalau boleh lah, I would advise them first is ambil dos penggalak, because it really protects you. Actually data telah menunjukkan, let's say Sinovac vaccine lah. So Sinovac vaccine, after 2 doses, after 1 month, actually immune system actually effectiveness is down to about 60 something %. After 5 to 6 months, in fact dia down to about 33%. Tapi with booster, you punya effectiveness of fighting COVID remains up to about 80%. So I mean, data is already there and evidence is already there to say that COVID vaccines are safe and they are effective. Of course, they are not 100% effective lah. Tak ada benda dalam dunia ni is 100% tentu dan effective. Yes, I am worried that another wave will appear and the cases will still be a lot. But I think whatever, even if it does peak, I think we are definitely more prepared. Kita definitely lebih bersedia. For one, we have more data on how to treat COVID effectively, and we have more data on what works and what doesn't work. The ones that terima dos penggalak and complete vaccination, the ones that jaga SOP, actually they are the true heroes of this pandemic. Yeah, because we wouldn't be able to cope without them. Yeah, in the end, we rely a lot. Actually, healthcare workers rely a lot on the public to basically take care of themselves, because once the healthcare sector is saturated, one, it's bad for patients, and two, it's bad for even people who have minor disease, meaning maybe the ones with cancer, you know, they're late to get treatment, susah nak dapat rawatan on time because everything gets shut down again. Misi menyelamatkan nyawa sememangnya keutamaan mereka di sini. Namun jika ajal sudah tertulis, usaha mereka terhenti di tengah jalan. Saat garisan nadi mula melurus, berita yang terlalu sukar dikabarkan kepada keluarga. Apa perasaan kita jika tubuh yang kaku ini adalah ahli keluarga kita? Katil di ICU bukan pengakhiran, tetapi banyak nafas yang terhenti di sini. Sesal tiada guna. Insan yang kita sayang kini menuju ke negeri abadi. Tidak kira di fasa mana pun kita, nyawa insan yang kita sayang jangan diperjudi. Kerana mereka tiada ganti.
Anda dah lihat sendiri. Nak percaya atau tidak, sekarang terpulang. Fasa endemik, kini tanggungjawab terletak kepada diri anda sendiri. Bukan lagi petugas barisan hadapan, bukan lagi sesiapa. Anda yang menentukan. Jangan pula kita menyesal nanti di kemudian hari disebabkan oleh kelalaian diri sendiri. Laporan Hilmi Malik bersama juru kamera Salin Hussein untuk Astro Awani.